Bila kata kesan dosa, dia akan lawan lah versus kesan pahala. Baik, ramai yang tidak faham keadaan ini, menyebabkan dia akan ambil ringan tentang dosa sambil lewa dengan pahala, sebab diingat tak nampak kesan. Baik, kesan dalam dua-dua perkara ini dia akan pergi kepada jiwa, sebab ini adalah kedudukan sifat. Dua-dua ni tak nampak, gaib. Dosa tak nampak, pahala tak nampak. Tapi benda tak nampak, adakah tiada? Tidak, dia ada, tapi dalam kedudukan sifat yang lain. Dia tidak berbentuk, tetapi dia mempunyai tenaga. Saya namakan tenaga. Allah letakkan dosa ni ada tenaga dia. Di sini tenaga suhu dia 100 darjah Celsius. Di sini suhu dia 16 darjah Celsius. Negatif. Beku, sejuk, panas. Sini sejuk, sifat dia sini panas. Kalau dua-dua ni masuk, sejuk panas masuk dalam ni, apa jadi tuan-tuan? Gelas, cawan masuk, pecah tuan-tuan. Kalau kejap sejuk, kejap panas, itu jadi sawan tu. JK dia panggil. Apa JK? Jiwa kacau. Jiwa kacau. Jiwa kacau ni menyebabkan tadi kekeliruan dia dalam menangani isu dosa pahala. Kejap buat dosa, kejap buat pahala. Kejap buat dosa, kejap buat pahala. Dia tak tahu, malah tidak di flush, tidak dibersihkan dengan istighfar. Maka dia bergelumang dalam ni tuan-tuan, bergelodak dia dalam ni, menyebabkan dia akan tidak stabil. Sebangkit jiwa dia tak tenang, tak stabil. Orang macam ni dia unconditional, dia tidak akan boleh stabil. Dia kalau cucuk lagi, dia boleh jadi ke sini atau ke sini, kita tak boleh jangka dia kat mana. Malah lebih parah apabila hidup dia banyak kat sini. Panas, aku panas betul lah. Apa yang panasnya? Aircon punya banyak dalam masjid ni. Aku panas tu ustaz, dia tembak-tembak aku katanya. Tu dosa lah tu, dosa lah tu. Tapi kalau rasa terpanas tapi rasa lega, tu pahala. Tapi kalau panas di hati tu, dosa masuk. Dosa ni dia akan menyebabkan hati panas. Bukti dia rujuk surah Al-Baqarah ayat 10. Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azimun bima kanu yaksibun. Dan di kamu ada penyakit, aku tambah sakit dan aku bagi azab. Azab ni apa? Api. Azab. Sebab itu hari ni satu penyakit yang sedang menular bagi jiwa ni, dia tak nama sakit jiwa, sebab orang tak boleh terima perkataan sakit jiwa. Dia panggil sakit hati. Sakit hati tu normal bagi dia. Normal lah ustaz, sakit hati. Kalau tidak, kita nak panggil apa kalau tak sakit hati? Kucing pun ada perasaan, dia sama dengan kucing. Tak boleh tuan-tuan. Sakit hati ni dia panggil sakit jiwa. Lama-lama dia akan panggil satu penyakit yang sedang kita lalu dipanggil depres, tekanan, stres, tekanan jiwa. Di sini dia akan boleh buat macam-macam sehingga dia boleh membunuh. Dia panggil kemalangan jiwa. Dia akan boleh bunuh, dia boleh buat apa saja dia nak. Sebab dalam sudah ada api tuan-tuan. Dia macam lava, nak meletup ni bila-bila masa. Sebab tu kita dalam hati panas, kita bertuhankan duit, anak sentuh sikit dah lempang tuan-tuan, anak tu pam, tersandar kat tiang. Anak bangun balik, lempang bapak. Dah bergaduh berdua kat situ. Sebab apa? Kita ni duk bertuhankan duit. Bila anak tanya, ya, Astro dah bayar? Astro kena potong. Aku geram betul lah. Kau tahu tak Astro tu kapi? Marah dia marah. Padahal anak dia tanya isu duit. Kalau kita tak bertuhankan duit, tanyalah macam mana pun, relax. Doa doakan ayah boleh? Angkat tangan, doa ramai-ramai. Doa, ya Allah bagi ayah aku duit banyak-banyak. Amin, amin. Isteri dekat sebelah, yang doa sekali. Isteri pun nak doa. Macam tak power je doa tu. Kena bantuan katanya. Abang bagi bantuan lah. Double barrel. Dua isteri, kuat sikit doa ni tuan. Oh, sabar je lah. Oh, kuat dengar lah. Kalau tak nak tu doa betul-betul. Ya Allah, suamiku ya Allah,
ikhlaslah. Tapi sakit tu sebab dalam hati tu sudah ada unsur. Ingat tadi kita cerita bahas tentang syirik tadi, nanti kita sambung lagi Memang kita tak buat benda perbuatan, tak nampak lagi, tapi dia masuk dalam hati dulu. Kemungkinan kecintaan tadi, dia ketaatan dia dalam jiwa dia, bersalahan dengan apa yang Allah nak. Dan pecahan tadi kita bincang tentang akbar, yang besar. Dia ada asghar, yang kecil. Yang kecil ni lebih mudah kita nak buat. Kita dah bincang nanti kita bincang yang kecil pula. Ini dalam konteks dia percaya pada Allah, tapi pada masa sama dia akan percaya kepada habuan dunia tadi. Kalau tak ada ni, habislah aku, matilah aku. Itu semua menyebabkan dosa, jiwa dia akan panas. Bila panas hati dia, dia akan menderita tekanan, sakit hati, tekanan, stres, sakit kepala, migrain, semua akan masuk ke sini. Ini bermula dengan nafas dia akan tangkap kepada darah dia. Nanti saya akan masuk, dia panggil darah ni naik darah naik darah ni disebabkan oleh tekanan tadi, haba dan nafas dia panas. Tak jadi tuan-tuan, kalau tengah marah suruh hembus, tengok apa jadi, hidung dia merah, telinga merah, nafas ambil suhu tetap kat dahi, panas. Dia tak ada orang marah sejuk kan. Sebab tu Nabi kata kalau tengah marah, tengah diri duduk. Sebab apa? Tengah ni temperature tengah naik, kata kan, darah naik kepala. Duduk, dia akan separuh jadi. Duduk. Tak boleh duduk, bawah lagi. Tak boleh bawah, pergi ambil uduk. Tak jalan juga, pergi cari kubur, masuk dalam kubur. Payah benar, masuk kolah. Payah benar, rendam dalam kolah. Wah, lega betul tak? Sebab dia api. Dan ingat, syaitan akan masuk dalam darah. Dia sifat apa? Sifat jin ni api lah. Sebab tu Nabi kata jangan marah. Tak semua orang boleh kontrol marah. Tak semua orang. Jadi cara terbaik jangan marah. Cara terbaik, kalau boleh marah tapi sambil tu istighfar, okey. Ini sambil marah, istighfar pun jadi lagi kuat. Patutnya istighfar ni menenangkan hati dia. Dia makin kuat pula istighfar dia jadinya. Jadi jangan. Jadi kesannya kita nampak begini ya. Maka bila panas berlaku dalam hati dia, ingat rezeki akan efek rezeki. Rezeki sifat Allah. Allah itu tenang, mana sejuk. Jadi sifat dia sejuk, panas, berlawanan, tak akan masuk. Rezeki tak akan masuk tuan. Sebab tu siapa suka bergaduh, laki bini bergaduh, anak bergaduh, semua bergaduh, pecik rezeki. Dalam tu api, campak bongkar ais pun lebur. Api tuan, tengah membara-bara ni. Sebab tu usaha tak jadi, kemungkinan ni panas. Sebab tu caranya adalah coolkan, sejukkan dia. Dengan cara apa? Kembali amal, betulkan amal. Paksa tuan-tuan. Sebab benda ni tidak boleh main-main. Benda ni akan buat benda hidup kita lebih teruk jadinya. Maka kesan dia ke efek rezeki, dia boleh masuk, datang, tapi bila masuk kat kita dia cair. Dia cair. Duit cepat habis. Kenapa? Kemungkinan dalam diri kita panas. Carilah dosa apa. Sebab tu kita istighfar pembuka pintu rezeki. Sebab tu istighfar itu pembuka pintu rezeki. Gitu. Maka jelas. Maka sebab itulah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW membina para sahabat semua atas keyakinan kepada pahala. Dia sejuk membuatkan semuanya soal rezeki akan dipermudahkan. Bila ada dosa, cepat-cepat pergi istighfar. Wasari'u ila maghfirah, sebelum dia menjadi bara. Memang dosa akan singgah, panas akan ada, bahang kan. Cepat-cepat sejukkan dia. Jangan ikutkan. Kita ni tengah marah ni, duit tak ada, tension, jangan ikutkan marah tu. Istighfar, tarik nafas, ambil uduk, solat, ngadu ke Allah lebih baik. Jangan terus pergi sana cari, pergi sini cari, lepas tu cari salah orang pula, cari, kebakaran semakin merebak. Elok-elok kita je tadi dah terbakar, kita bakar orang pula, kita bakar yuk. Kita bakar orang ni, maka kebakaran makin besar, maka dosa makin berganda. Dosa dia top up kat kita pula.
Dia tu belum lagi cerita pasal fitnah. Dalam tengah marah, cakap tak stabil, dia akan cakap fakta-fakta tak betul. Dia mula cakap ikut nafsu, dia tidak tabayun dengan perkara ada, dia mula nak menyalahkan orang, padahal benda tu tidak seperti apa yang dia tengok. Yang dia tengok tidak seperti apa yang digambarkan. Semua ada cerita yang terselindung, tetapi kerana api kemarahan menutup semua cerita. Yang dia tahu, satu, aku tengah marah, aku tak puas hati. Sebab tu apa-apa cerita pun duduk dulu. Tengah marah, bawa bincang, bawa duduk. Tengah ada isu masalah, bawa duduk. Teruk macam mana kita masalah, jangan bagi panas lagi. Biarkan reda api masalah tu, biarkan dulu, sejukkan dulu. Dah tenang baru kita bincang. Baik, kita nak mula kat mana ni? Kita mula kat sinilah. Okey. Selagi dia tak tenang, tak sejuk, jangan bincang. Pergi. Kalau macam tu, dia tak ada satu perbincangan yang dua hala. Dia akan jadi satu perbincangan, satu hala. Strike. Dia nak pancung, tuan-tuan. Adalah lebih baik kalau kita berapa situasi itu, kita yang kena reserve. Kita tak nak api tu melekat kat kita, sebab kita pun belum lagi boleh jadi sejuk, tuan-tuan, menyejukkan. Jadi takut kita terkesan dengan isu tu, kita berundur. Sebab tu kita kena kata, sejahteralah kamu. Dah, jangan berdebat. Sebab itu akan menyebabkan lebih api kemarahan lebih besar, terutama dalam soal rumah tangga, isteri dengan suami. Dah tahu-tahu dah suami itu sifat dia sebagai pemimpin, big boss, dia lagi dia bakar-bakar bos tu. Lah abang ni duduk macam bos lah pula. Memang aku bos, kau cakap apa katanya? Jangan cuba dibakar. Kena cool, tenang. Salah seorang kena reserve, mengalah. Siapa yang menguasai sejuk, dia kena reserve dulu. Ni kena cerdik lah dalam hal ini, strategi. Sebab tu dalam kehidupan ni kita kena faham struktur dia dulu. Baik, jadi hari ini kita dah sentuh kesan dia sikit. Mudah-mudahan bila kita nak mencari jalan penyelesaian, kita kena kontrol suhu ni dulu. Sebab barulah jalan-jalan yang lain tu akan terbina. Tentu nak cari jalan, tapi tengah api membakar, macam mana jalan nak keluar? Tengah terbakar, orang padam api dulu, baru kita boleh nampak jalan nak masuk. Ni api bomba pun tak padam tu. Apa? Redah je api tu katanya. Dengan bomba terbakar sekali ni. Dia akan padam dulu, dia tengok jalan masuk. Okey, jalan dia nak masuk sini, dia pala air itu bagi padam. Nampak jalan, baru masuk. Tu kaedah kita berhadapan dengan situasi kehidupan, tuan-tuan.